Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung lagi perbincangan kita tentang surah Al-Muzammil yang kita baru mulakan pada pagi tadi, insya-Allah. Jadi surah Al-Muzammil ni adalah sambungan daripada ataupun sebahagian daripada surah yang berada dalam kumpulan surah-surah yang ketujuh, kumpulan yang ketujuh ni, surah yang ke-73. Dan kita katakan fokus yang nak dijelaskan dalam surah ni adalah dia memfokus kepada da'i itu kan, ataupun kepada penyampai risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tadi kita telah baca Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan seruan kepada orang-orang yang muzammil, al-muzammil kan. Al-muzammil ni khususnya di dalam surah ni ditujukan pada, maksud khususnya ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olahnya dia mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun keluar daripada keadaan yang selesa kan, membalut diri dia untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa kenikmatan berada dalam keadaan yang macam tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengejutkan dia dengan panggilan yang mesra kan, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut dalam keadaan yang sedang selesa kan? Bangunlah kan? Qumil laila illa qalilan, bangunlah. Qumil lail ni khususnya adalah panggilan untuk kan, bangun pada waktu malam untuk bersolat khususnya kan. Qumil lail, bangunlah di waktu malam, illa qalilan, kecuali pada sebahagian yang kecil daripada malam itu kan. Nisfahu aw inqus minhu qalilan, iaitu kan, Allah SWT sebut sebahagian kecil daripada malam tu boleh merupakan separuh daripada malam, lebih kurang, ataupun aw inqus, ataupun naqas ni adalah kurangkan kan, tolak kan, ataupun kurangkan minhu qalilan, kurangkan sedikit daripada setengah malam ini. Maknanya lewatkan sikit, bangun. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, au zid alaihi, ataupun lebihkan sedikit daripadanya. Point dia adalah maknanya masa itu ada flexibility kan. Bukan point yang penting sama ada terlebih ataupun terkurang sikit tu, tapi yang penting adalah warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan kan? Dengan slow measured tones kan? Dengan tartil kan? Tartil ni kalau biasanya kita sebut bacaan tartil Al-Quran ni adalah bacaan yang perlahan-lahan, bacaan dengan memerhati semua keadaan bacaan kita, hukum bacaan kan. Kalau biasanya kita rujuk kepada hukum bacaan lah, tajwid kan. Tapi bacaan tartil ni kalau dari segi membaca Al-Quran, memang maksud tartil ni dengan bacaan bertajwid dan perlahan-lahan kan, dan mengikut dengan panjangnya, panjang
pada hukum-hukum yang panjang dipanjangkan mengikut had yang sepatutnya. Tapi dalam ayat ni, tertil ni bukan baca dengan hanya setakat bertajwid itu saja, tapi baca perlahan-lahan, sebab yang dikehendaki daripada itu ialah baca perlahan-lahan, memerhati apa yang ada di dalam, yang dinyatakan di dalam ayat tu kan. Jadi dijelaskan dekat sini kan, cara yang betul untuk membaca Al-Quran di dalam solat tahajud ataupun solat qiyamul lail ni kan. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW, dia akan membaca perlahan-lahan dengan suara yang merdu kan? Dan suara dia perlahan. Rasulullah SAW kan, kalau dalam riwayat menceritakan, dia baca kekuatan suara itu tidak akan menjagakan orang yang sedang tidur kalau duduk dekat dia kan. Tapi suara itu boleh kedengaran pada dia kan. Maksud merdu ni bukan dengan hanya merdu taranum, tapi adalah suara yang benar-benar ataupun irama bacaan ini yang benar-benar berkait dengan makna yang kita baca dan kita hayati apa yang sedang kita baca kan. Jadi itu adalah description ataupun deskripsi bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dalam solat tahajud ni kan. Kemudian itu yang pertama, baca perlahan-lahan dengan suara yang merdu dan suara yang perlahan kan. Kemudian dia sujud di mana diminta sujud kan, ayat sajadah dan sebagainya. Rasulullah biasanya akan sujud kan, kan. Rasulullah SAW juga yang ketiga, dia katakan berinteraksi dengan ayat yang dibaca ni kan. Maknanya dia mungkin akan mengulang-ulang ayat yang tertentu kan. Kemudian ayat-ayat yang menyatakan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan minta perlindungan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang menyatakan tentang rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta ataupun dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurniaan ini tidak akan terlepas daripada dia kan. Ini juga adalah antara dalam riwayat menceritakan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab kan, menjelaskan tentang bacaan kan, bacaan yang betul dengan Al-Quran ni kan, haqqa tilawatih kan, menjelaskan tentang maksud haqqa tilawatih ni ialah bila mana dia amat interaksi dengan ayat-ayat ni amat dekat kan. Ini adalah satu mukjizat. Sebab itu Al-Quran ni dipanggil sebagai Al-Quran kan, yang dibaca kan. Ada juga pendapat kan, salah satu pendapat ni kata Al-Quran ni dia perkataan qara'a kan, baca, yang dibaca kan. Dan bacaan Al-Quran ni dia tidak seperti mana bacaan-bacaan lain. Hadis pun kita tidak sama macam Al-Quran kan. Bacaan Al-Quran ni saja akan menyebabkan kita dapat pahala kan. So dia adalah wahyu yang matlu. Matlu ni adalah yang dibaca kan. Jadi dibaca dengan bacaan biasa saja sudah mendapatkan pahala, dan juga bacaan itu saja sudah cukup untuk memberi kesan kepada jiwa kita apabila kita benar-benar berinteraksi kan. Beginilah deskripsi yang menceritakan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab kan, menjelaskan makna haqqa tilawatih di dalam surah Al-Baqarah ada disebut kan. Maka bila baca, bila tiba ayat-ayat yang berkaitan, maka benar-benar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berinteraksi dengan, seolah-olah mereka sedang membaca kata-kata ini ataupun kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini adalah dan ini adalah keadaan yang berlaku ketika di dalam solat
qiyamul lail ni, solat malam ni kan. Jadi kalau kita sebab itu persediaan kepada Al-Quran ni salah satu ialah dengan menghafal Al-Quran ni kan, sebanyak yang kita boleh lah. Sebanyak mana kita hafal, kalau sedikit kita ulang sehingga kita benar-benar menghayati, merasai dan menghayati apa yang kita baca ni kan. Kalau qul huwallahu ahad contohnya, kita baca, kita boleh ulang kan, sehingga benar-benar kita merasai apa yang kita, dan memikirkan kan, memerhati ayat-ayat yang kita baca ni kan. Ini adalah auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dari segi kelajuan bacaan tu, dan juga perlahan dari segi suara pun tidak terlalu kuat kan. Dan bacalah lepas tu baca dengan berlagu ni bagus untuk kita menghayati dia sendiri sebenarnya kan. Tapi untuk orang lain dengar pun boleh juga kan. Tapi lagu ni ialah lagu yang sebenarnya sesuai dengan makna yang kita baca tu kan. Lagu tu biarlah lagu yang benar-benar kita jiwai dengan perasaan kita sendiri kan. Bukan lagu yang diada-adakan tapi kita sendiri tak faham apa-apa yang apa yang kita baca kan. Okey. Kemudian disebut dalam ayat 5 kan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan nulqi kan, akan menemukan kau kan, macam itulah, akan sanulqi kan, alaika qawlan thaqila. Dalam terjemahan itu dikata kami akan menurunkan pada engkau, meliputi kan, menurunkan ke atas engkau qaulan thaqila, perkataan yang berat kan, burden of a heavy word kata kan. Ini ada dua pendapat kan, sebab kalau terjemahan dia kata menurunkan perkataan yang berat ke atas kamu kan, itu qaulan thaqila tu, kalau terjemah perkataan yang berat tu, satu pendapat dia kata ini adalah Allah akan turunkan lagi selepas ni ayat-ayat Al-Quran yang lebih berat kan. Itu satu makna lah kan. Ataupun satu makna lagi terjemahan kan, kami akan menurunkan ke atas engkau beban daripada perkataan yang berat ni kan. Maksudnya perkataan yang berat ni, Al-Quran ni dia akan mendatangkan beban yang berat ke atas Rasulullah SAW kan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh dalam tafsir ni juga, Farahi dia juga membawa maksud ni juga kan. Sebab dimaksudkan, dia kata beban yang akan muncul daripada perkataan ni, beban yang berat, burden berat ni yang akan muncul daripada perkataan, daripada Al-Quran ni, qaulan thaqila kan, adalah beban yang akan datang kepada Rasulullah SAW dalam tahap terbuka dalam dakwah ni kan. Jadi akan berlaku satu tahap kan, itu maksud dia. Dia kata akan berlaku satu tahap di mana akan terjadi kan, keadaan yang amat memberatkan kau kan. Nanti engkau akan, lebih kurang maksud dia, nanti engkau akan melalui satu masa yang amat berat di dalam perjalanan tugas engkau ini kan. Jadi tadi Allah SWT mulakan dengan mengejut orang yang sedang berehat kan. Jadi sebab itu maksud yang ni, kalau mengikut Farah ini, dia kata lebih sesuai lagi dengan itu kan. Sebab dalam selepas ini semua bentuk kesusahan yang amat menggentarkan jiwa ni akan berlaku pada tahap ini. Jadi sesuai dengan panggilan yang pertama kepada orang yang sedang selesa dengan selimut, selesa sedang berhubung dengan Tuhan dia, sebab belum lagi melalui masa-masa yang berat itu kan. Jadi pada masa ni dah turunlah sebenarnya perkataan yang berat ni, Rasulullah SAW sendiri telah melalui kan, ketika mana turunnya Al-Quran di Gua Hira pertama kali, dan juga surah-surah yang sedikit yang telah turun pada ketika ni. Kalau ni turun pada awal tahap.
Jadi makna yang kedua ni ialah qaulan thaqila ni merujuk kepada tahap terbuka dalam dakwah ni kan. Jadi Rasulullah dia ada tahap rahsia, tahap kerahsiaan 3 tahun yang pertama tu adalah tahap kerahsiaan dalam dakwah. Pada masa tu dia tidak berat lagi kan. Jadi seolah-olahnya ayat ini nak bagi tahu nanti selepas tahap ini engkau akan bertemu dengan tahap yang lebih berat lagi. Selepas daripada itu kita baca dalam sirah Rasulullah SAW di pulau kan, di pulau sehingga setahun namanya kan. Bukan dia saja yang terkenal, begitu juga kaum kerabat ya kan, juga di pulau oleh orang Quraisy kan, sehingga mereka tidak cukup makanan kan, amat tertekan kan. Dan ini telah kalau mengikut dalam riwayat ini kita kan mereka telah menulis perjanjian untuk memulau ni keluarga Rasulullah SAW ni, Bani dia kan, Bani Muttalib, sehinggalah surat perjanjian itu yang diletak di Kaabah tu dimakan anak-anak kan. Jadi itu permulaan tahap yang berat ni. Selepas itu bersambung lagi, tak berhenti kan. Ada perlakuan yang amat berat ke atas Rasulullah SAW. Dia telah dilontarkan dengan serangan kata-kata, serangan psikologi, serangan fizikal kan. Diletakkan najis di atas belakang dia. Sahabat-sahabat Rasulullah juga dipukul pun ada kan. Kemudian hijrah, kemudian peperangan kan. Ini adalah tahap-tahap yang berat yang akan dilalui selepas ini. Jadi soalannya ayat ni, satu makna kita kata qaulan thaqila tu adalah ayat-ayat Al-Quran sendiri. Sebab ayat Al-Quran sendiri pun berat kan. Dalam hadis menceritakan bila turun ayat Al-Quran Rasulullah SAW dalam keadaan yang amat berat sekali kan. Dia akan jatuh yang tak sedar dan dia akan berpeluh-peluh walaupun di musim sejuk kan. Itu dalam riwayat hadis yang sahih kan. Jadi sebenarnya kedua-dua ni kan, kalau bagi saya kedua-dua ni memberi makna yang peringatan kepada Rasulullah bahawa di hadapan dia akan bertemu lagi banyak lagi keadaan yang amat berat ni kan. Jadi sebab itulah memerlukan kepada persediaan yang juga sesuai dengan apa yang dia akan hadapi kan. Jadi kalau Rasulullah SWT tak ceritakan kenapa perlu kepada bangun malam dan sebagainya, maka mungkin kesannya tidak begitu jelas kepada Rasulullah SAW. Begitu juga macam kita, kalau kita ni hanya bangun malam hanya untuk solat saja, dapat pahala, tapi kesan yang asal dia adalah sebab Allah kata dalam ayat 6 tu, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya kan, bangun pada malam itu, rising by night kan, lebih sesuai lagi. Hiya ashaddu, lebih kuat lagi kesan dia kan. Wat'a kan, wat'a ni maksud dia langkah-langkah macam itulah kan. Langkah wat'a ni langkah, asyaddu wat'a lebih meneguhkan langkah engkau kan. Maknanya bangun malam ni asyaddu wat'a akan lebih mengukuhkan lagi kaki engkau kan. Dia seolahnya wat'a ni adalah kesan kaki. Kalau seorang tu berdiri dengan langkah yang kukuh ni, dia akan meninggalkan kesan di atas tanah ni kan, pasir kan. Itu adalah maksud wat'a ni kan, akan menguatkan lagi langkah engkau. Lebih kurang macam itulah maksud dia kan, yang lebih kena dengan asyaddu wat'a ni kan. Wa aqwamu qila, dan lebih mengesankan dari segi menghayati ataupun memahami kata-kata yang kau baca kan,
di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kau baca pada waktu itu, kan? Jadi ini adalah sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia salah satu perkara yang kita belajar daripada ayat ni, ingatan ni adalah solat atau malam ni, bangun malam, baca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, memerhati, kan, merasa-rasakan kedekatan hubungan dengan Allah SWT pada waktu itu, kan? Sebab dalam hadis juga disebut sebenarnya Allah SWT, ketika inilah Allah SWT paling dekat, kan? Sebab Allah SWT dalam hadis sini dia cerita Allah turun ke langit dunia, kan, pada sepertiga malam, kan? Dan Allah SWT mendengar semua rayuan hamba dia dan sebagainya, kan? Doa, memperkenankan doa dan sebagainya, kan? Jadi waktu ini adalah waktu yang paling dekat hubungan hati kalau dia berjalan dalam keadaan yang betul, kan? Jadi yang kita fahami daripada ayat ni adalah Allah SWT mendahulukan, kan, menjelaskan, sebelum dia jelaskan sesungguhnya bangun malam ini adalah sebagai skema yang akan menguatkan diri kamu. Sebelum tu dia jelaskan dulu bahawa kamu akan berhadapan dengan tanggungjawab, keadaan yang amat berat kepada kamu nanti. Sebab itulah bangun malam, solat malam dan sebagainya, dia bukan hanya untuk mendapat pahala biasa saja, kan? Tapi dia adalah sebagai mengisi persediaan untuk jiwa, menguatkan jiwa untuk menghadapi keadaan yang berat lagi di dalam perjalanan di hadapan kita, kan? Kalau kita hidup kita relax saja, kan, bangun malam, kemudian kita melalui kehidupan dengan kemewahan, kerehatan yang banyak, kan, ini tidak sesuai dengan apa yang kita baca ni, yang Allah SWT nak ajar. Jadi bangun malam ni akan lebih bermakna, lebih dirasakan, kan? Kesan dia adalah apabila kita faham bahawa kita sedang berada di atas mission untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan? Termasuklah di dalam mana-mana urusan kerja yang lain pun, selagi mana kita faham bahawa urusan kerja hidup kita, apa saja kerja buat kita dalam semua bidang yang kita tempuhi ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab menyampaikan mission, memenuhi mission Allah SWT tentukan kepada kita. Itu dakwah, kan? Jadi dalam apa saja perjalanan yang kita lalui, ini adalah sebahagian daripada makna yang kita nak bangunkan, yang kita belajar daripada ayat Al-Quran ni, kan? Kalau tidak, ayat ni akan berjalan, kan? Banyak orang yang baca juga, dia faham, kata dia akan bangun malam dapat pahala baca Quran dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ada skim, kan? Sebab semua ibadah-ibadah khusus ni yang Allah tentukan ni, dia ada matlamat yang nak dicapai di belakang kita, kan? Jadi insya-Allah moga-moga kita Allah minta kepada Allah SWT supaya Allah SWT letakkan kita dalam keadaan yang terbaik untuk kita memahami dan merasai ayat-ayat yang kita baca ni, kan? Jadi Allah kata innalaka, seterusnya dia kata innalaka fin nahar sabhan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau. Ini ada dua pendapat, kan? Sabah ni maksud dia berenang, asal dia, kan? Satu pendapat maksud sabhan tawila ni adalah siang ni sibuk sangat, tak berhenti putus kerja-kerja kita, kan? Kita akan sibuk dengan berbagai-bagai tugas, jadi kita tak sempat nak menghayati urusan bangun malam ni. Jadi malamlah waktu yang paling relax kita boleh bangun, kan? Itu satu makna, kan? Tapi dalam tafsir ni dia tidak setuju dengan makna ni, kan? Hujah dia agak kuat juga dalam mentarjih pendapat dia lah, kan? Dia kata innalaka fin nahar sabhan tawila, ni adalah
pada waktu siang juga engkau juga ada banyak masa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebenarnya ini lebih sesuai dengan sifat Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ajar kita, semua perkara yang kita buat di siang hari itu, dia ada doa, dia ada zikir dia kan. Nak pakai baju baru pun ada doa dia, ada zikir dia. Nak mulakan perjalanan, ada zikir. Nak naik kenderaan, ada doa dia kan. Malah nak masuk bilik air pun ada doa kan. Nak tidur pun ada doa kan. Kalau bersama pasangan pun, sebelum tu ada doa khusus, di tengah-tengah pun ada doa khusus kan. Maknanya semua masa hidup kita ni ada doa, ada zikir. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi yang nak disebut dalam ayat ni, ikut pendapat ini, dia kata di waktu siang pun engkau banyak juga sebenarnya zikir kan. Tapi mengingati Allah kan, walaupun di dalam waktu siang engkau banyak juga mengingati Allah dalam banyak urusan-urusan hidup kamu, tapi di waktu malam ini kesannya adalah lebih istimewa. Ini satu makna kan, yang maknanya Allah nak bagi tahu siang tu berjalan juga, tapi tidak sama kesan dia dengan engkau mengingati Allah di waktu malam. Itu satu makna dia kan. Kalau makna yang pertama tadi, yang banyak terjemahan dan juga makna tafsir ni diambil ini, dia katakan fin nahar, di waktu siang ni, sabhan tawila, engkau sibuk dengan urusan-urusan yang bertali arus panjang kan. Betul. Sabhan ni seolah-olahnya macam tak berhenti kan. Orang yang berenang ni, dia akan berkayuh tak berhenti. Kalau dia berhenti, dia akan tenggelam. Jadi seolah-olahnya siang tu menyebabkan kita sibuk berterusan dan tidak berhenti kan. Itu makna yang satu makna lah. Kedua-dua ni boleh difahami. Tapi kalau makna yang kedua tu mungkin lebih tepat dengan apa yang Rasulullah SAW sendiri mengajar kita kan. Sebab memang di waktu siang pun, ketika mana kita buat semua benda yang kita buat ni, kerja ni, sangat-sangat di Islam dengan ajaran Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan kita supaya apa saja yang kita buat dengan ada zikir, ada doa dia kan, tidak putus daripada itu kan. Walaupun banyak di waktu siang, tapi Allah nak kata inna nasyiatal lail, aktiviti malam ni kan, nasyiatal lail ni, bangun malam, aktiviti malam ni, hiya ashaddu wata'a, akan lebih menguatkan langkah ataupun pijakan kau kan. Wa aqwamu qila, dan juga bacaan pada waktu itu, comprehension kan, pemahaman kau akan lebih kuat lagi pada waktu malam ni kan. Itu makna yang boleh kita faham. Kedua-dua ni boleh belaka, dan dua-dua ni pun maksud dia adalah, yang penting dia adalah nak menceritakan yang siang tu tidak cukup kan. Malah sama ada kerana kau terlalu sibuk dengan kerja kau siang tu, sehingga tidak sempat untuk duduk dalam keadaan yang tenang dan melihat dengan mendalam, ataupun juga siang yang kau semua zikir dan sebagainya yang kau buat di waktu siang itu, walaupun banyak kan, tapi tidak cukup kan. Tawila ni panjang kan, tidak cukup, tidak sama seperti mana yang engkau akan dapati bila engkau bangun di waktu malam kan. Ini adalah jadi sebab apa yang disebut oleh pentafsir ni, dia kata kenapa dia ambil makna yang kedua tu juga, sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran kan, di dalam surah Ali Imran ayat 191, kita baca ya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Dia kata Allah tak pilih malam saja untuk tahajud kan. Sebab itu Allah kata orang yang mengingati Allah kan, qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu baring di atas lambung dia, maknanya tidur, berdiri, duduk, tak mesti waktu tidur kan. Jadi Allah tidak memilih malam saja untuk tahajud,
kerana kesibukan atau kerja lain waktu siang, melainkan Allah sendiri menjelaskan bahawa kerana waktu malam itu paling sesuai. Kan? Maksud kan? Itu maksud yang ini hujah yang digunakan oleh pendapat yang kedua tu kan. Dan juga perkataan sabahan ni sebenarnya dia kata asal sabahan ni berenang, sabah kan. Tidak digunakan untuk makna sibuk kan. Yang lebih sesuai ialah syaghalan kan. Kalau bahasa syughul ni maknanya sibuk lah dalam bahasa Arab kan. Syaghalan ni lebih sesuai dia kan. Kecuali ada petunjuk yang jelas dengan sabahan ni, tapi tak ada petunjuk, tidak ada kecuali sebab sabahan ni tidak biasa digunakan untuk kesibukan kan. Jadi dia kata kalau nak gunakan untuk sibuk ni, dia kena ada petunjuk yang jelas kan. Jadi makna sibuk dipakai, maka kalau makna sabahan ni sibuk, adjektif yang datang dia bukan tawilan, dia sepatutnya dia kabiran ke kan, urusan yang besar dia kata kan. Tapi kalau tawilan ni panjang kan, dia tidak sesuai dengan adjektif dia, dengan apa. Sebab ini adalah dari segi makna kan. Untuk kadang-kadang kita sebut sikit sebab untuk appreciate kan macam mana apa nama Hasan Islahi ni dalam tafsir Qahiran dia ni, dia bukan saja-saja letak setiap makna yang dia bagi tu, dia mesti ada hujah. Kalau nak saja-saja nak guna perkataan sabahan ni untuk cerita tentang kesibukan, dia tak ada hujah. Sebab tu dia tak pakai perkataan tu kan, makna tu. Tapi dua-dua ni bagi saya tidak lari jauh dari segi kesan dia untuk kita fahami kan. Okey. Kemudian Allah sebut kan dalam ayat surah, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati engkau kan. Tabattal ilaihi tabtila. Dia ada juga perbincangan panjang tentang dari segi bahasa dia kan. Dia tabat, dia dipanggil apa, maf'ul mutlaq kan. Sebab tu dia watabattal ilaihi tabattula kan, macam itulah kan. Tapi dalam ni dia, sebab dia ada dua kelas yang berbeza. Tabattal tu dia daripada root yang lain, tabtila tu daripada root yang lain. Kalau bahasa Arab dia ada kesan yang, tapi asalnya itu kita tak payah tengok. Tapi Allah kata wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila. Dan maknanya tabattal ni putuskan kan, putuskan daripada semua yang lain kecuali hanya bangunkan ingat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja kan. Dia menuntut penyerahan yang sepenuh hati kepada Allah dan mengharapkan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kan. Itu adalah tabattal ilaihi tabtila ni kan. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhan kau dan fokuslah sepenuh hati engkau kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Rabb kan. Jadi ini adalah satu ajakan yang amat besar kan sebenarnya kan. Sebab selepas tu Allah SWT sebut kenapa kena macam tu, sebab Allah adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sebab nak kena faham betul-betul bahawa Allah ini adalah, dia bukan kecil-kecil kan. Dia adalah Tuhan Masyriq, timur, dan juga yang menguasai East and West, timur dan barat, seluruh universe ni kan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada ilah, tempat pergantungan jiwa kan. Tidak ada tempat pergantungan jiwa, sebab tu dia gunakan kat sini ilah kan. Dia ada Rabb, dia ada ilah kan. Rabbul Masyriq tu maknanya Lord yang menguasai kan, timur dan barat ni kan. La ilah, tidak ada tempat pergantungan jiwa selain daripada dia kan. Dalam konteks ni tumpangan jiwa, kita katakan ilah ni adalah tumpangan jiwa yang hati kita bergantung pada dia, takut, harap dan cinta
kepada dia. Ini ilah kan. Jadi Allah SWT kata sebab Allah ni adalah kan, sebabnya kamu kena sebut nama Tuhanmu kan, banyak-banyak kan? Dan kamu kena putuskan semua hubungan yang lain. Tabattal ilaihi tabtila. And putuskan, devote yourself entirely to him. Putuskan semua bentuk hubungan dengan yang lain ketika itu, dan engkau bayangkan benar-benar bahawa engkau sedang berhadapan dengan Tuhan yang maha kuasa, yang boleh membantu engkau menghadapi semua keadaan yang kesukaran yang engkau akan datang di masa depan ni. Jadi hubungan dengan Allah SWT ni kena menjadi hubungan yang amat istimewa kan, kuat dan istimewa kan. Sebab dia adalah kan, la ilaha illahu, tidak ada tempat bergantung selain daripada dia kan. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia satu-satunya pelindung engkau kan, sebagai yang menjaga engkau, wakila kan. Maknanya Allah SWT, ini adalah konsep tauhid yang besar kan. Sebab dalam perjalanan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW ni, dia akan berhadapan dengan keadaan yang amat berat kan? Dan tidak ada lagi, ini satu perkara yang kita nak kena jelas betul-betul, tempat pergantungan yang terbaik ialah Allah SWT. Kenapa? Sebab Allah ni adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib kan? Dia adalah Tuhan yang menguasai seluruh universe ni kan, timur dan barat kan? Semua galaksi-galaksi berjuta-juta, berbilion-bilion galaksi-galaksi yang berada di dalam universe ni adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu akan hadapi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecil saja. Sebab itu Allah kata, kalau kamu nak cari pelindung, maka Allah lah tempat untuk kamu meminta perlindungan kan? Sebab itu wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan kan? Dan biarkanlah mereka kan, dengan hajran jamila, dengan kemuliaan. Biarkan mereka dengan dalam keadaan yang mulia kan. Kat sini disebut sebagai hajran jamila ni, tinggalkan mereka dengan cara yang baik kan. Sebab maksud dia hajran jamila ni kan, tinggalkan mereka ni, jangan sampai engkau tinggalkan mereka dalam keadaan terhina kan. Sebab engkau tinggalkan kerana engkau telah gagal kan, maka engkau pun berpaling kan, tak kan. Tapi kalau pun kan, hajran ni maknanya lari, paling daripada kaum dia kan. Kalau berpaling pun, berpalinglah dengan keadaan yang terbaik kan, dan tidak kan, dengan penuh kemuliaan kan. Kerana apabila Rasul SAW ni telah meninggalkan kaum dia, maka kaum dia akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi hajran jamila, kalau engkau nak berpaling daripada mereka pun kan, berpalinglah dengan penuh kemuliaan kan. Biarkan mereka dengan penuh kemuliaan kan. Jadi jangan hiraukan kata-kata buruk yang daripada mereka terhadap kamu. Maknanya jangan kau hadapi mereka dengan keadaan orang yang hina kan, marah dan sebagainya kan. Tapi palinglah dengan penuh kemuliaan kan. Kerana mengharapkan kebaikan dan menginginkan mereka lepas daripada ancaman azab Allah SWT kan. Inilah yang dirasai dan berada di dalam pemikiran setiap Rasul ni kan. Dan juga orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah SWT ni, dalam hati dia faham benar-benar bahawa apa yang dia hendak daripada itu adalah hendak supaya yang dia ajak ni akan terlepas daripada azab yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada manusia yang berterusan berada dalam kesalahan ni kan. Jadi ini adalah satu senario yang amat besar lah yang dihadapkan oleh Allah SWT kepada kita, dengan mengaitkan apa yang dihadapi oleh manusia di dalam kesusahan dalam kehidupan ni. Tidak ada apa-apa nilai kalau dia bergantung kepada Rabbul Masyriqi wal Maghrib ni kan? Yang Tuhan yang menguasai timur dan barat ni, dengan apa saja cara, mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala
kan, kun fayakun, untuk menyelamatkan dan melindungi hamba-hamba dengan mana apa-apa cara yang dia inginkan, kan. Kalaupun dia nak menjadikan hamba dia ni melalui kesusahan, dan juga itu adalah sebagai kerana hikmah yang Allah sendiri tentukan supaya hamba dia melaluinya. Tapi kalau dia nak melepaskan hamba dia akan buat dengan cara yang amat mudah, kan? Jadi tidak ada tempat yang paling baik untuk bergantung kecuali kepada Allah SWT, dan menerima segala ketentuan terbaik yang datang daripada Allah SWT kepada kehidupan kita dengan kefahaman yang jelas, kan. Apabila hubungan kita dengan Allah SWT ni benar dan kukuh, maka semua perkara-perkara ni akan menjadi, dia bertukar makna dia, kan. Yang susah pun akan jadi ujian dan jadi penguat lagi, kan. Ini akan kita baca, kalau kita baca dalam surah Ali Imran di hujung tu, kisah perang Uhud ni panjang, kan. Allah SWT menjelaskan hakikat ni. Dia adalah ujian yang akan menyaring manusia ni, kan, dan meninggalkan terkuat saja, yang bersih saja berada di atas jalan untuk mendapat nikmat Allah SWT di akhirat nanti, kan. So insyaAllah kita berhenti dulu setakat ini. Kita sambung lagi pagi besok insyaAllah. Moga-moga Allah SWT berikan kekuatan untuk kita meneruskan pagi besok, kan. InsyaAllah kita selesai dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.